Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat datang beribadah kembali kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati umat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu ya Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Apabila ada yang mengalami lemah tubuh, lemah iman ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati umat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap umat-Mu boleh tetap setia beribadah kepada Engkau, tetap setia boleh percaya kepada Engkau hingga akhir hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti mengapa harus terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami saat yang kami tahu satu hal ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang memegang kendali ya Tuhan. Tiada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau Allah yang akan menjaga kami, Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau juga mengurapi WL, pemain musik, penerjemah ya Tuhan. Sehingga ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa beribadah secara online kepada Tuhan ya. Apakah Bapak Ibu semua yang ada di rumah sudah siap mengikuti ibadah online kita? Sudah mempersiapkan diri kita masing-masing ya, hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita, mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah begitu baik, yang memelihara hidup kita. Mari kita dengan iman di tengah situasi saat ini, kita mau percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu ya kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu, karena semua ada di dalam kontrol, di dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita benar-benar percaya kepada Tuhan ya. Mari kita naikkan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada-Nya. Amin. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Oh, sungguh percaya Engkau memelihara hidup kami. Walaupun kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami, tetapi Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya padamu, kami mau berharap padamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Oh, haleluya, haleluya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau tetap belajar untuk setia. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam situasi apapun saat ini di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti Tuhan, apa yang akan terjadi ya Tuhan, tetapi kami tahu dan kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang menguasai hari esok. Kami memiliki Tuhan yang punya rencana yang indah di dalam setiap hidup kami. Asal kami hidup sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan,
maka kami percaya bahwa hidup kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk selalu setia kepada segala perintah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini serahkan ibadah online kami ini pada tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Walaupun ibadah ini kami lakukan dengan sangat sederhana ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau dapat memakai ibadah ini untuk memberkati jemaat kami yang ada di rumah, yang sedang menonton saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup mereka, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, yang menyertai dan mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita ya. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah ya. Begitu baik Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Tiba waktunya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian bagaikan tanah kering. Mari dengan hati yang haus, ya, dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, ya,
dengan hati yang lemah lembut, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya serahkan ke Pendeta Lee. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku.
起，我们一起来祷告。 Marilah bersama-sama kita berdoa. 我们的阿爸父上帝啊，满心感谢赞美你。 Bapa kami yang di surga, dengan segenap hati kami bersyukur pada Engkau. 我们借着主耶稣基督的十字架，贪婪的心来到阿爸父神面前，一起来敬拜赞美我们的天父。 Kami mengandalkan Yesus Kristus dan Allah Bapa kami. Kami datang Tuhan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. 感谢你，你天天与我们同在，保守我们，引导我们。 Terima kasih Tuhan, Engkau setiap hari menyertai kami, melindungi dan menjagai kami. 我们弟兄姐妹们在家庭还在教会一起来仰望赞美我们的天父了。 Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, segenap hati kami bawa di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. 主啊，你悦纳我们的敬拜，主啊，你赦免我们一切的罪孽，一切的错误。 Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas penyembahan dan ibadah kami, dan juga Tuhan Engkau ampuni semua pelanggaran dan dosa kami. 生命与我们同在，常常引导我们，感动我们。 Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami senantiasa, selalu melindungi kami, dan Roh Kudus selalu menghibur kami. 这为难的、这混乱的时代当中， Di masa kondisi yang wabah ini, pandemi ini, 我们真正需要真正的帮助，真正的力量。 kami sangat membutuhkan pertolongan yang sejati dan kekuatan yang sejati daripada Engkau. 这力量就是从上天来的，就是从我们的天父而来的。 Dan pertolongan ini datang daripada Yesus Kristus, datang dari Allah Bapa. 我们的主耶稣基督已经靠着生命下天给我们力量。 Lewat Roh Kudus, setiap hari Engkau memberikan, menambahkan kekuatan kepada kami. 我们天天时时刻，不论环境如何，我们借着靠着生命的力量和恩典，我们都要过得胜的、感恩赞美的生活。 Apapun situasi, kondisi yang sedang kami hadapi, tetapi kami tetap mau mengandalkan Roh Kudus, biar Roh Kudus menyertai kami untuk kami bisa melewati setiap tantangan ini dengan penuh kemenangan. 把今天分享的神的话语交托在神的恩手中。 Kami serahkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, seluruhnya kami serahkan pada Engkau. 求神借着你的话来引导我们， Tuhan, biarlah lewat firman-Mu Tuhan, Engkau membimbing kami. 提醒我们，让我们都做坚固、信心、盼望的神的儿女。 Mengingatkan kami supaya kami senantiasa bisa menjadi anak-anak yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. 谢谢主，奉靠主耶稣基督生命祈求， Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Shalom。 Shalom. 今天什么呢？布兰主尼的第一个礼拜。 Hari ini adalah minggu pertama dari bulan Juni. 很快呀， Sangat cepat berlalu waktu. 我们从3月第三礼拜1、2到现在，我们还没有一起聚会了，很可惜啊，很想你们啊。3月。 Sejak minggu ketiga dari bulan Maret sampai hari ini, kita masih belum bisa bertemu bersama, bertatap muka untuk beribadah bersama, dan saya sangat rindu pada saudara-saudari semuanya. 但是我们感谢神，上帝继续保守我们的信仰。 Tetapi kita tetap bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap mempertahankan iman kita. 圣灵继续保守、引导、感动我们到现在。 Dan Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, dan menghibur kita sampai saat ini. 上帝已经赐给我们永远的、有能力的神的话语。
Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita suatu firman yang sangat berkuasa. 我们不论在哪里，在家、在办公室、在教会、在工作当中，我们看圣经，我们默想圣经的事物，我们都可以得了神的安慰、神的引导了。 Karena dimanapun kita berada, pada saat kita di rumah, pada saat kita di lingkungan kerja kita, ketika asalkan kita buka firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita akan merasa begitu nyata Tuhan menyertai, membimbing jalan kita. 弟兄姐妹们呢，我们继续要靠着神的引导，靠着圣灵的引导下，我们一起要往前跑吧。我们主耶稣的来，我们主耶稣来的日子也靠近了。 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, marilah kita giat, kita bergegas, berlari menuju ke depan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus kita yang semakin dekat. Karena semakin nyata bahwa tanda-tanda bahwa Tuhan kita akan segera datang. 所以我们今天也一起要分享的圣的话也是关于我们怎么过的得胜的、平安的、喜乐的生活。 Oleh karena itu, firman pada pagi hari ini kita akan berkhotbah tentang bagaimana kita bisa hidup tetap di dalam sukacitanya Tuhan dan damai sejahteranya Tuhan. 我们今天一起要分享的圣经是第一经文是加拉太书第5章24到25节的神的话。 Mari kita akan buka Alkitab kita saudara di kitab Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. 好，翻开圣经，准备好了吗？ Mari saya ajak kita buka Alkitab kita bersama-sama. Apakah sudah siap? 好，我们要一起念这两节经文一下。 Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. 好，一起念。 Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. 阿门。还有经文是以弗所书第5章18节。 Efesus pasal 5 ayat 18. 好， Efesus pasal 5 ayat 18, kita buka Alkitab kita. 好，我们要一起念。 Kita baca bersama-sama. 但 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. 阿门。还有一节经文，约翰福音20章20到22节。 Oke, satu ayat firman Tuhan lagi di Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22. 好，约翰福音20。 Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22, saudara. 还是我们要一起念一下。 Kita baca bersama-sama juga. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 阿门。我们今天一起念的经文当中，共同的一个就是圣灵。 Hari ini firman Tuhan yang kita khotbahkan satu kata yaitu Roh Kudus. 我要先问一下， Saya mau bertanya dulu pada saudara. 我们靠着加拉太书24、25节当中，我们要一起想一想，我们一起要想一下，我们圣徒基督徒是什么样的人？基督徒是谁？ Sebelumnya saya ingin bertanya pada saudara lewat Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 tadi, bisakah saudara deskripsikan orang Kristen itu siapa? 如果有的人问你，你是基督徒吗？ Jikalau ada orang bertanya pada saudara, apakah kamu orang Kristen? 你为什么可以说我是基督徒呢？ Apa alasannya sehingga engkau bisa menyebut dirimu orang Kristen? 我们怎么可以回答？ Bagaimanakah saudara akan menjawabnya? 我们靠着这加拉太书5章24、25节的经文当中，
可以得到非常清楚的我们的答案。 Karena kalau kita berdasarkan Galatia 5 ayat 24 sampai 25 situ, kita bisa mendapatkan jawaban yang tegas. 第一个， Yang pertama, 我是为什么基督徒呢？我是属耶稣基督的人。 alasan pertama, karena saya adalah miliknya Yesus. 我是属耶稣基督的人， Saya adalah milik Yesus Kristus. 这就是非常正确的我的弟兄姐妹们的身份了。 Itu adalah suatu identitas yang sangat jelas untuk saya dan saudara. 还有25节当中，我们可以还要一起思考：我是基督徒，为什么基督徒呢？ Kemudian di ayat 25, alasan yang kedua, jikalau saya mengatakan saya orang Kristen, apa alasannya? 25节说了， Ayat 25 mengatakan, 我是靠生灵得生的人。 jikalau kita hidup oleh roh, 所以我是靠生灵而死的人。 oleh karena itu saya juga oleh roh, saya juga mati. 这两个基督徒的定义，怎么呢？跟你们合适吗？你们这样可以相信？你们这样可以说的吗？ Dari dua deskripsi tentang orang Kristen, dua hal tadi yang saya sebutkan, apakah saudara setuju dan apakah saudara sudah setara dengan dua deskripsi itu? 我们再一遍很深深确认一下。 Kita sekali lagi dengan lebih memastikan lagi. 第一，我是属耶稣基督的人。 Yang pertama, saya adalah orang milik Yesus Kristus. 这个意思是我不属魔鬼撒旦的人的意思。 Artinya bahwa saya tidak dimiliki oleh iblis. 还有第二是，我是靠生灵而重生得救的人。 Yang kedua, saya adalah lewat Roh Kudus. Saya adalah orang yang diselamatkan. 所以，我现在 Oleh karena itu saya sekarang 还是将来 ataupun masa depan saya 继续靠生灵而生活下去的人。 adalah orang yang mengandalkan Roh Kudus dalam menjalani hidup saya. 怎么样？ Bagaimana saudara? 我们已经这样理解，我们已经这样明白的。 Apakah saudara sudah demikian mengerti identitas saudara? 感谢神， Puji Tuhan, 我们现在在主的面前，我们这样可以相信，我们这样可以说出来的话，我是非常正确的、非常清楚的基督徒了。 jikalau saudara bisa mendeskripsikan identitas saudara dengan dua hal tadi, itu sudah membuktikan bahwa saudara adalah seorang Kristen yang sejati. 但是我们当中也有共同的一个痛苦的一个事情。 Tetapi di antara kita juga masih ada hal. 雅各书3章9到12节里面也问一个问题。 Di Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12 di situ juga muncul suatu pertanyaan. 我们的舌头可以说颂赞赞美主，还有说救主人的话。 Di Yakobus pasal 3 ayat 9 di sini mengatakan dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita, tetapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk manusia. 我们是神的百姓，我们是属神的人， Padahal kita adalah umat pilihan Allah. 但是信主的口里面也有颂赞的，还有救主的，从一个口里出来的，这是应当的还是不应当的呢？ Tetapi lewat lidah yang sama, lidah di mana dia memuji Tuhan, tetapi juga kadangkala ada keluar juga kutukan-kutukan yang dengan lidah yang sama itu. 这就是我们的惭愧了。 Itulah kekurangan dari kita. 还上面的圣经当中还有问一个泉源可以发出
苦水还是甜水呢？sumber. Di ayat 11 di sini ada pertanyaan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 不可能的是吧？ Itu tidak mungkin, saudara. 还要问一个无花果树能生甘南果子吗？ Dan ada lagi pertanyaan, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Apakah itu mungkin? 这个都是不能的、不应当的了。 Ini semua adalah tidak mungkin, tidak patut terjadi. 这就是现在我们属耶稣基督的人生活当中，天天我们碰到的一种苦闷啊，我们的痛苦了。 Dan inilah suatu kekurangan yang sering kita jumpai di antara orang-orang percaya. 还是继续圣经雅各书3章13节以下里面也说的。 Dan juga kalau kita lanjutin baca Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16 ini, 有一个智慧是从上头来的，就是从神而来的。 siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? 有的是从上头来的，有的是树蘑菇来的智慧。 Baik, di ayat 15 di situ mengatakan ada hikmat yang datang dari atas, tetapi juga ada nafsu manusia yang dari setan. 这就是现在我们基督徒面对的我们的难题了，我们的痛苦了。 Dan inilah suatu tantangan hidup atau suatu penderitaan yang setiap hari akan dihadapi oleh orang-orang percaya. 所以我们一起要思考一下，我们愿意要颂赞赞美主的我们蒙神所需的生活。 Oleh karena itu kita sangat membutuhkan suatu hidup yang mengandalkan Tuhan, di mana kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk kita sebagai landasan untuk kita hidup. 所以我们需要智慧了， Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat itu. 我们需要能力了。 Kita membutuhkan kuasa itu. 从哪来的？ Yang datang dari mana? 你自己来的够吗？ Apakah yang datang dari diri kita sendiri cukup? 我们已经经历过了，我们靠着自己的力量，靠着自己的智慧，吃苦的，我们失败的这么多，我们已经经验丰丰富富了。 Bisa dikatakan pengalaman manusia kita, jikalau kita mengandalkan manusia, kegagalan-kegagalan, kepahitan-kepahitan yang hal-hal yang tidak baik yang pernah kita alami jikalau kita mengandalkan manusia. 所以圣经也说了，我们属耶稣基督的人，靠着从神而来的智慧、力量、恩典，我们才可以做应当的、合适的基督徒。 Oleh karena itu di dalam identitas kita tadi sudah menjelaskan bahwa identitas kita adalah milik Kristus Yesus. Oleh karena itu biarlah hikmat kita dan kuasa kita juga kita minta daripada Tuhan untuk berikan kepada kita. 所以我们靠着圣经，我们要清楚理解一下。 Oleh karena itu lewat firman Tuhan kita mau lebih mengerti satu hal. 在我心里面，我接受什么灵？ Di dalam hati saya menerima roh apa? 我就可以做有智慧的人，还是没有智慧的人。 Maka itu menentukan saya menjadi orang yang berhikmat atau menjadi orang yang bodoh. 我们可以做我是真正合适属耶稣基督的人，还是不合适的，就是冒牌的基督徒。 Oleh karena itu kita harus menyelidiki, mengintrospeksi apakah saya masuk di dalam kriteria-kriteria menjadi milik Kristus atau menjadi
kriteria orang yang menjadi milik setan. 所以我们在一边思考自己一下， Oleh karena itu perlu kita untuk merefleksi pada diri kita sendiri. 在我心里面的灵是靠什么灵的？ Roh yang ada di dalam diri saya ini mengandalkan roh yang mana? 圣经很清楚告诉给我们两个灵， Alkitab dengan jelas mencatat kepada kita, memberitahu kita ada dua roh. 圣经说神的灵、基督的灵、圣灵就是神的灵，圣灵的意思。 Di sini yang Tuhan Yesus, yang Tuhan katakan kepada kita, roh Bapa, roh Anak dan Roh Kudus itu adalah satu roh, di mana itu adalah rohnya Allah. 最清楚给我们解释的是罗马书8章9到11节经文。 Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 di sana menjelaskan dengan jelas kepada kita siapakah roh Tuhan itu. 第9节说了，神的灵住在你们心里。 Di ayat 9 di sana mengatakan, Roh Allah diam di dalam kamu. 还有第10节，基督落在你们心里。 Kemudian kalau Roh Kristus ada di dalam kamu. 还是9节后半部说了，人若没有基督的灵， Dan juga di 9节， ayat 9 di bagian B di sana mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, 还有第11节后半部，住在你们心里的圣灵。 kemudian di ayat 11 bagian akhir di sana mengatakan rohnya yang diam di dalam kamu. 神的灵、基督的灵、圣灵都住在谁的心里？你们心里，我的心里。 Jadi Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus tinggal di mana? Yaitu tinggal di dalam hati kita orang percaya. 这样的人才可以说属耶稣基督的。 Orang yang demikianlah baru bisa dimasuk kriteria orang yang menjadi milik Kristus. 我们知道，我们人的身体是两个部分的， Kita semua tahu bahwa tubuh manusia kita ini ada dua bagian 一 utama. 个是我们看得见的肉体了， Yang pertama adalah bagian jasmani yang bisa kita lihat dan pegang. 还有我们看不见的我们的灵。灵有 Tetapi 了， ada satu bagian lagi yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, yaitu roh kita. 如果我身体里面没有这灵的话，我是已经什么的人，四大马地已经去世的了。 Jikalau tubuh jasmani saya ini tidak memiliki roh di dalamnya, maka saya disebut dengan orang yang sudah mati. 所以圣灵很清楚告诉我们，属耶稣基督的人里面有什么灵啊？ Oleh karena itu dengan jelas Yesus mengatakan kepada kita, orang yang milik Kristus di dalam dirinya ada roh apa? 我们里面的灵是神的灵，耶稣基督的灵，圣灵住在我们心里面的。 Roh yang ada di dalam kita yang milik Kristus, orang percaya adalah roh Allah, roh Kristus, roh Kudus tinggal di dalam hati kita. 如果我们拒绝，我们如果这个抛弃的话，我们是不是真正很好的属耶稣基督的人呢？ Jikalau kita menolak akan roh Tuhan ini, kita menolak atau tidak mau menerima roh ini, maka kita bukanlah menjadi milik Kristus. 还是圣经告诉给我们， Atau dalam Alkitab juga mencatat kepada kita, 还有一个另外的灵， masih ada satu roh lagi yang di luar roh Tuhan, 这个是我们的仇敌了， dan roh ini adalah iblis, adalah musuh kita, 这是反属耶稣基督的人的仇敌了。 dan dia adalah musuh dari orang-orang percaya. 那个是什么？ Siapakah itu? 魔鬼的灵。 Yaitu roh iblis. 这个世界不是单单有神的灵，也有魔鬼撒旦的灵。 Ternyata bahwa di dunia ini bukan hanya ada rohnya Tuhan, tetapi masih juga ada roh setan, roh iblis. 特别是约翰福音8章40节，耶稣非常清楚教训给我们。 Terutama di Yohanes pasal 8 ayat 44 di sana Yesus dengan tegas
mengingatkan kita, menegur kita. 这里说了，你们是出于你们的父魔鬼。 Di sini dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. 你们父的是于你们偏要性，魔鬼撒旦是从起初是杀人的，不守真理的。 Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. 魔鬼里面没有真理，魔鬼撒旦说谎是出于自己的话。 Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. 还是因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。 Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 这里说的你们是谁呀？ Di sini dikatakan kamu ini siapa? Menunjuk pada siapa? 你们是谁？ Kamu dalam ayat ini menunjuk kepada siapa? 这是耶稣时代有人们当中也有你们。 Jadi kata kamu di sini adalah pada saat Yesus ada di dunia ini, pada saat banyak orang berkumpul dan mendengarkan dia, ada di antara kumpulan orang-orang itu yang adalah orang yang demikian yang dimaksud. 这里说的你们就是耶稣，你做的是靠魔鬼撒旦做的，就是他们不相信耶稣基督。 Di sini Yesus mengatakan kamu yang bapamu adalah iblis itu, yaitu mereka yang tidak mau atau tidak bersedia untuk percaya kepada Yesus Kristus. 他们里面没有真理，没有神的话， Di dalam diri mereka tidak ada kebenaran, tidak ada firman Tuhan. 他们不听神的话，不相信神的话，所以他们说的是随便自己想什么，自己要做什么，这就是随便说的。 Karena di dalam diri mereka tidak ada roh Tuhan, roh Allah, maka mereka bertindak laku semuanya sesuka-suka mereka, tanpa ada yang kontrol, sesuka mereka melakukan dusta. 耶稣的时代，现在我们的时代，这魔鬼撒旦的存在有没有？ Di zaman Yesus dan zaman kita sekarang, apakah masih tetap ada keberadaan roh iblis ini? 现在也魔鬼撒旦非常激烈、厉害，工作他的事了，就是违反神的工作了。 Bahkan di zaman kita ini, pekerjaan iblis semakin besar, semakin giat untuk membawa pengrusakan kepada iman-iman orang percaya maupun orang yang belum percaya. 魔鬼撒旦最大违反神的工作是什么？ Salah satu pekerjaan terbesar dari iblis untuk merusak kebenaran firman Tuhan itu apa? 对不信主人还是对信耶稣基督的人？ Apakah mereka pengrusakan itu mereka tertuju kepada orang yang belum percaya Yesus atau kepada orang yang sudah percaya Yesus? 靠着彼得前书5章8到9节当中，我们可以知道了。 Berdasarkan mengandalkan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, dari sana kita bisa mengetahui 魔鬼撒旦号召的狮子遍地游行，寻找吞吃的人。 bahwa iblis dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 谁呀？9节人，你们啊，你们。 Siapa yang akan ditelannya? Yaitu kita. 这里说你们是谁呀？ Di sini dikatakan mencari orang. Kalian di sini siapakah itu? 你们是现在反属耶稣基督的人，我们要靠圣灵而生，所以我靠圣灵而生活的人就是我们的。 Yaitu orang-orang yang mengaku milik Kristus, yang mau mengikuti Tuhan, itulah orang-orang yang dia incar. 所以魔鬼撒旦的目标是非常清楚，要吞吃掉谁呀？你和我，去攻击我们。 Jadi mangsanya iblis itu sangat jelas.
Yang dia incar adalah saudara dan saya. Dia mau mencari kesempatan yang baik supaya dia bisa menelan kita. 所以我们怎么办呢？ Lalu apa yang harus kita lakukan? 8节说了，魔鬼撒旦是你的仇敌， Ayat 8 sudah mengatakan dengan jelas bahwa iblis itu adalah musuh kita. 所以怎么样？谨守警醒，要坚固的信心来抵挡他。 Jadi harus bagaimana kita? Di ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. 所以我们信耶稣的人要清楚要分别，现在这是属神的灵来的，还是从魔鬼撒旦来的？ Oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, kita sebagai orang percaya haruslah kita senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada, bisa membedakan bahwa ini roh dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. 我们为什么靠着生命要生活下去呢？抵挡魔鬼撒旦的生活呢？ Kita kenapa harus mengandalkan Roh Kudus untuk bisa tetap hidup di dalam Tuhan dan melawan si iblis? 圣经非常清楚告诉给我们魔鬼撒旦的最后结果。 Di dalam Alkitab dengan jelas mencatat apa akibat atau apa yang akan terjadi pada iblis di akhir dari masanya. 我们没有抵挡，我们没有胜过魔鬼撒旦的灵的话，我们这样的人也跟着魔鬼撒旦来到这个地方。 Jikalau kita adalah orang-orang yang tidak bisa menang melawan iblis, maka bisa dikatakan bahwa kita juga adalah orang-orang yang akan berada di tempat di mana iblis ini berada pada kiamat nanti. 启示录24章4节 Ya, Wahyu pasal 20 ayat 10. 说了魔鬼撒旦跟从魔鬼撒旦的灵的结果。 Di sini menjelaskan kepada kita orang-orang atau pengikut-pengikut dari iblis itu apa akibat yang akan mereka terima. 我对这经文，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是受害加陷阱所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 Wahyu pasal 20 ayat 10 saudara. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 这经文说了，魔鬼受加陷阱。 Di sini bahwa kita bisa mengerti, bisa mendapatkan bahwa iblis dia bersama dengan nabi palsu. 这都是靠着魔鬼撒旦的灵，非方神的工作，逼迫神的儿女们的，都是这个名单啊。 Jadi orang-orang nabi palsu ini adalah orang-orang yang mereka mengandalkan roh iblis untuk melakukan pengrusakan, penyesatan kepada orang-orang percaya. 还是圣经很清楚给我们警告，最有发生的一个事情。 Dan ada satu lagi yang terakhir yang Alkitab ingatkan kepada kita, hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir nanti. 圣经最有发生一个大大的战争， Di bumi ini akan terjadi suatu peperangan yang terbesar. 这个战争就是向上帝的战争。 Dan peperangan ini adalah peperangan terhadap Allah yang Maha Kuasa, 我们一般说阿马给顿战争， yang biasa kita sebut dengan perang Armageddon. 这个也是启示录16章40节说了，他们本是规模的灵，实行其实出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日去的征战。
14节。 Di ayat Wahyu pasal 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 所以我们靠着启示录这样可以理解了。 Oleh karena itu, mengandalkan wahyu, kita bisa mengerti 这个世界有全世界的政权，全世界国家都听了，被迷惑了，规模魔鬼撒旦的灵来跟谁战争啊？抵抗上帝的战争。 Dari ayat sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa di hari-hari terakhir, di hari kiamat nanti, sebelum kiamat, bahwa ternyata roh-roh setan ini mereka menguasai raja-raja yang ada di seluruh dunia. Berarti dari semua negara-negara yang ada di dunia ini akan bangkit melawan siapa? Yaitu melawan Tuhan. 所以我们慢慢，我们世界当中也可以感觉到，通过各样的新闻，我们可以慢慢理解了。哇，现在很多的国家，越来越多的掌权者跟着谁的灵啊？规模的灵来抵抗上帝。现在也很多国家里面已经出现了。 Oleh karena itu tidak heran saudara, di hari-hari kita terakhir ini semakin banyak kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin negara atau raja-raja dari seluruh dunia itu mereka banyak yang mulai dikuasai oleh roh-roh setan, sehingga mulai muncul orang-orang yang mau melawan pada Tuhan. 现在越来越多国家，哎呀，同性的结婚也是合法的。 Bahkan di dunia kita sekarang ini banyak sudah berlaku di negara-negara, mereka membuat undang-undang bahwa pernikahan sejenis itu sudah disahkan. 圣经这么说的， Bagaimana Alkitab mencatat ini? 圣经是绝对不可能的，是吗？ Di dalam Alkitab jelas-jelas mengatakan itu tidak bisa. 还是现在也有的国家， Tetapi di zaman sekarang ada negara 不可以传福音，不可以介绍你的信仰， banyak ada 不可以 muncul 劝你的信仰。 banyak sekarang di negara-negara yang mereka melarang untuk pemberitaan Injil atau penyebaran firman Tuhan, Injil Tuhan kepada orang-orang mereka. 现在我们的国家也是发生这个事情，有很激烈的争论了。 Dan juga termasuk di negara kita sedang banyak pertentangan akan hal ini. 牧师不可以批评别的宗教， Bahwa pendeta tidak boleh untuk mengkritisi agama lain. 老百姓也是不可以强调我的信仰，我的信仰才对，所以你来加入，你要接受我的信仰吗？这也是违法的。 Sekarang bahwa udah mulai banyak undang-undang yang melarang bahwa kita menyebarkan kepercayaan kita, iman kepercayaan kita kepada orang lain, sehingga orang lain juga masuk ke dalam kepercayaan kita. Mulai ada pelarangan demikian. 等等很多这样的世上的变化当中，我们可以感觉啊，现在魔鬼撒旦的灵来越来越厉害，攻击神的国度。 Oleh karena itu, dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan iblis untuk merusak, untuk menghambat kita orang-orang percaya semakin nyata. 我可以说了，越来越我们服侍主的容易还是越难。 Bisa dikatakan, jikalau kita simpulkan, kita melayani Tuhan semakin gampang atau semakin sulit sekarang. 你们觉得怎么样？ Menurut saudara bagaimana? 我们越来越侍奉主容易，还是越来越不容易？ Kita melayani Tuhan semakin mudah atau semakin sulit? 圣经告诉我们，
Alkitab mengatakan kepada kita, 主耶稣再来之前，这个世界遍满了、充满了魔鬼撒旦来的灵的工作、社会组织各样的 system。 di Alkitab sudah mengatakan kepada kita pada hari-hari terakhir bahwa dunia ini semakin dipenuhi atau dikuasai oleh sistem dari si iblis. 所以我们怎么办？ Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? 我们输了这样吗？ Apakah kita mengaku kalah? 不行的。 Tidak juga demikian. 为什么呢？ Kenapa? 我们已经说了，跟着魔鬼撒旦的灵，结果是 Karena kita tahu bahwa jikalau kita menjadi orang-orang yang mengikut roh iblis, kita adalah orang yang akan binasa bersama iblis. 虽然环境如何，时代改变如何，我们基督徒，我们是属耶稣基督的人。 Apapun perubahan zaman yang terjadi, apapun sistem yang perubahan yang terjadi, tetapi satu kebenaran yang tidak bisa berubah adalah bahwa kita adalah milik Kristus. 继续要走的路已经清楚，圣经告诉给我们。 Arah jalan ke depan kita sudah sangat jelas Alkitab katakan kepada kita. 我们是从生命重生得救的人， Kita adalah orang yang diselamatkan lewat Yesus Kristus. 我们是属耶稣基督的人。 Oleh karena itu kita adalah orang-orang milik Yesus Kristus. 所以圣经很清楚，还引导我们怎么办好。 Oleh karena itu dengan jelas Alkitab menuntun kita apa yang harus kita lakukan. 这就是我们今天一起读的加拉太书5章25节的。 凡靠生灵而生的，应当靠什么？应当靠生灵而怎么样呢？行事的，生活的顺从。 Oleh karena itu seperti yang kitab Galatia yang kita baca tadi, bahwa karena kita ini lahir dari Roh Kudus, demikian jugalah kita harus hidup sesuai seperti pimpinan Roh. 所以现在我们共同的面的共同的作业，我们共同的方向很清楚了。 Oleh karena itu kita punya PR yang sama atau arah yang jelas yang sama. 你们和我是靠生命得胜的人， Saudara dan saya adalah orang-orang yang lewat Roh Kudus kita diselamatkan. 所以我们面对这个世界，面对各样的患难，面对各样的迷惑， Oleh karena itu pada saat kita menghadapi semua tantangan di dunia ini, semua pencobaan yang menguji kita di dunia ini, 我们不要靠着自己， janganlah kita andalkan diri kita sendiri, 更不行靠着魔鬼撒旦的灵。 dan lebih lagi tidak boleh kita mengandalkan roh iblis. 我们只有一个， Hanya satu, 靠着生命行事。 yaitu mengandalkan roh kudus, roh Tuhan untuk kita melakukan hidup kita. 这就是我和你们， Itulah saya dan saudara. 凡属耶稣基督的人， Setiap orang yang milik Kristus Yesus 共同的原则了， mempunyai suatu prinsip yang sama. 没有别的办法。 Tidak ada cara lain. 魔鬼撒旦现在也说了，也有另外的办法。 Sekarang iblis sedang menghembus-hembus, berbisik-bisik mengatakan bahwa masih ada jalan lain, masih ada cara lain. 现在这6月份， Sekarang di bulan 6, 在荷兰开了很大的世界的宗教会议了。 di Belanda telah buka suatu 宗教会议， membuat suatu konferensi atau meeting seluruh agama. 那都是世界的各样的宗教的代表 Dan 来 di, 参加。 dan di saat itu di meeting itu akan hadir orang-orang pemimpin-pemimpin agama. 他们这样开会的目的是一个， Dan tujuan meeting mereka ada satu tujuannya, 宗教统一。 yaitu
kesepakatan seluruh umat beragama. 世界的所有的宗教，我们都要做一个宗教，统一吧。 Supaya menggabungkan seluruh agama yang ada di dunia ini menjadi satu agama. 怎么样？你们可以统一吗？ Apakah saudara setuju akan hal itu? 我们相信圣经的人， Kita orang yang percaya kepada Alkitab, apakah kita boleh mengajar demikian? 你们觉得哇，世界的统一不错呀，我们不要战争啊，我们不要竞争哎。 Bagus juga ya, mungkin ada orang berpikir, bagus juga ya, nanti menjadi satu, jadi tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, menjadi satu. 现在这个21世纪的时代，世界上最大的一个口号就是统一了，统一。 Dan di abad 21 kita ini yang sekarang kita hidup, satu tantangan terbesar adalah yaitu mereka membuat suatu kesepakatan bersama. 啊，世界不要这么多政府啊，一个政府 OK 好不好？ Oh, supaya di dunia ini jangan terlalu banyak pemerintahan, cukuplah satu pemerintah. 哎呀，这个世界这么多的这个什么呢？那个currency 这个钱呐、 Mata uang. 啊，我们一起要有一个钱好不好？经济统一啊。 Kemudian mereka juga membuat kesepakatan ekonomi. Oh, di dunia ini begitu banyak mata uang, currency. Jadi, apakah lebih baik jikalau cuma ada satu mata uang? 哎呀，这个是这么多总统不好，我们只有一个总统好不好？ Oh, dari sekian banyak presiden-presiden banyak yang tidak bagus. Bagaimana jikalau kita di dunia ini satu presiden saja? 甚至宗教信仰也要一个好不好？ Dan bahkan juga agama mau jadi satu aja. 但是这样环境当中，最苦、最为难的是谁？ Jikalau hal itu benar-benar diterapkan, siapakah golongan orang yang paling menderita, yang paling mendapat tantangan terbesar? 相信圣经的基督徒。 Yaitu orang Kristen yang percaya pada Alkitab. 圣经就是唯一的、绝对的、永远的真理。 Bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah mutlak. 我们相信圣经的人可以同意，可以跟着他们吗？ Kita orang yang telah percaya kepada firman Tuhan, apakah kita bisa setuju dengan mereka? 这个缘故，我们启示录13章、14章、15章里面出现的只有神的教会属于耶稣基督的人碰到的大患难就是这个。 Di kitab Wahyu, penderitaan terbesar, tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya adalah ini. 现在是还可以是吗？ Saat ini masih bisa 但 kita. 是耶稣到最后一瞬间的时候， Tetapi ada suatu hari kelak, ada suatu zaman kelak, 你不接受你的额头，你的这个什么呢？ 手没有接受这个受孕的话，都要什么呢？杀掉。 Jikalau suatu saat nanti keluar undang-undang bahwa jikalau kita tidak bersedia untuk diberikan tanda 现在 di dahi kita atau di tangan kita, maka kita akan dibunuh. 魔鬼撒旦的灵这样很热心活动，这样的工作了。 Saat ini pergerakan dari iblis, dia sangat gencar untuk melakukan pekerjaan yang demikian. 所以我们怎么办？ Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? 哎呀，世界是这样变的，我们就在跟着做吗？ Kan dunia memang setiap hari berubah, kita juga ikut berubahkah? 这样做是魔鬼撒旦的灵的工作了。 Jikalau kita ikut berubah, maka kita sudah ikut roh iblis. 跟着这邪灵的工作， Kita mengikuti pekerjaan iblis. 最后他到哪里呀、 Dan tujuan kita akhirnya mencapai mana? 圣经说永远的火湖里面，地狱了。 Di Alkitab mencatat akan kekal masuk ke dalam perapian yang kekal, lautan api neraka. 所以越来越更需要。 Oleh karena itu semakin kita membutuhkan 抵抗这魔鬼撒旦作为的能力。
untuk melawan pekerjaan dari iblis ini. 哪个能力是？ Kuasa itu adalah dari 圣经已经告诉给我们允许的了。 Alkitab sudah janjikan kepada kita. 这个能力是从哪来的？ Kuasa itu dari mana datangnya? 这个能力是从神而来的。 Bahwa kuasa ini datang daripada Allah. 耶稣已经给我们允许的。 Yesus telah janjikan kepada kita. 耶稣基督在这世界上碰到各样魔鬼撒旦的攻击会放下，耶稣生命充满着，怎么样？都生活了。 Bahwa Tuhan Yesus telah menjanjikan bahwa lewat kepenuhan oleh Roh kita bisa menang atas semua tipu daya iblis dan semua tantangan di atas dunia ini. 我们会是研究的社福， Pada saat kita menyelidiki firman Tuhan, 耶稣胜过耶稣完成使命的方法是什么？ apa cara Yesus untuk bisa menggenapi nubuatan atau janji keselamatan Tuhan yang diberikan pada manusia, 生命充满了，生命的引导，生命与他同在。 yaitu kepenuhan Roh, di mana Roh senantiasa menyertai Yesus. 虽然耶稣是神，但是他也靠着圣灵，靠着圣灵充满生命的能力下，他可以做完成使命的。 Meskipun Yesus adalah Tuhan sendiri, tetapi Tuhan juga mengandalkan Roh Kudusnya, Roh Dia, untuk bisa menggenapi seluruh rencana Allah. 何况我们的呢？ Apalagi kita, 我们呢？ kita 我们比耶稣厉害吗？ apakah kita lebih hebat dari Yesus? 我们比耶稣更有智慧聪明吗？ Apakah kita lebih berhikmat dibanding Yesus? 不是啦， Tidak. 我们是更渴慕，更多来恳求。主啊，我没有能力，我是软弱，我真正需要你的能力，圣灵充满，才我可以做下去。这属耶稣基督的人的生活。 Justru kita harus senantiasa mengandalkan Roh Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kita mampu menghadapi, menjalani setiap tantangan hidup kita, setiap hal masalah yang ada di hadapan kita. 所以耶稣说了，你们要受生命。 Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada kita bahwa engkau harus dipimpin oleh Roh, harus menerima Roh Kudus. 还是我们今年的以弗所书5章18节里面说的，不要追究就能使人放荡，乃要被生命充满吧。 Oleh karena itu di Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. 我上个星期分享过的， Minggu yang lalu saya sudah pernah sharingkan buat saudara. 我问过了大家了， Saya pernah bertanya pada saudara, 你最要紧的祷告是什么？ apa doamu yang paling penting yang perlu saudara, yang paling urgent? 你为了你的儿女、你的丈夫、你的妻子，最多祷告的内容是什么？ Apa inti doa yang saudara doakan ketika saudara doa untuk suami saudara, untuk istri saudara, atau untuk anak-anak saudara? 为自己最多、最激烈祷告的题目是什么？ Dan untuk diri sendiri, pokok doa apa yang paling banyak saudara doakan untuk diri saudara? 记得吗？ Apakah saudara masih ingat? 最多、最要紧的是主啊，给我生命充满的能力。主啊，给我丈夫，给我的妻子，给我的儿女，什么呢？生命充满呢？ Yang paling banyak yang harus kita doakan di dalam doa-doa kita adalah minta Tuhan Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk memenuhi kita, memenuhi pada suami kita, istri kita, keluarga kita. 生命充满的能力，我们可以做下去，靠生命而死的，靠生命行事的能力的基督徒。
Biarlah kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan Roh Kudus, yang memiliki kuasa daripada Roh Kudus untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh. 我也是常常为教会弟兄姐妹们祷告的时候， Saya sering pada saat mendoakan untuk jemaat di gereja, 最多、最迫切祷告的是，我们教会所有的弟兄姐妹们，从婴儿到老人，都要做什么？圣灵充满。 bahwa yang paling sering saya doakan untuk jemaat mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua, saya selalu mendoakan supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 你们怎么样？ Bagaimana dengan saudara? 同意吗？ Apakah saudara setuju? 你看看你的丈夫，他最需要的是什么？你知道吗？ Ketika kamu lihat suamimu, apakah engkau tahu apa yang paling dibutuhkan dia? 你看看你最需要的、最重要的是什么？你知道吗？ Pada saat engkau melihat anak-anakmu, apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anakmu? 你看看这个牧师最需要的是什么？你们知道吗？ Ketika engkau melihat pendetamu, engkau lihat pendeta ini yang paling dia butuhkan itu apa? 我们都是一样啊， Semua kita sama. 我们都是属耶稣基督的人， Kita semua adalah milik Kristus Yesus. 我们都是靠圣灵而重生的人， Kita adalah orang-orang yang lewat Roh Kudus kita lahir baru. 我们都在这世界上抵挡魔鬼撒旦的。 Dan kita juga adalah orang-orang yang di atas dunia ini melawan iblis. 在我里面的各样的区域、各样的贪心，这也是我们应该要生活的。 Dan juga segala kesombongan, keinginan daging dan hawa nafsu di dalam diri kita juga harus kita menang atas itu. 你们知道有什么办法吗？ Apakah saudara tahu caranya bagaimana? 圣经耶稣基督已经很清楚告诉给我们一个唯一的办法。 Alkitab sudah jelas mengatakan kepada kita satu cara yang terbaik, 那个就是圣灵充满， yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, 圣灵充满着，靠圣灵行事下去了。 yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. 是我们为了家庭的平安和睦，还是我们工作上、生意上的发展，也是需要的祷告。 Benar bahwa kita juga perlu doakan untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, kemajuan kita. 但是我们要生命充满的生意，生命充满的学习，生命充满的健康。 Tetapi kita juga harus memiliki usaha yang dipenuh dengan Roh Kudus. Kita juga mau hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, baik di dalam sekolah kita, hikmat kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. 没有生命充满的健康，没有生命充满的富有钱，怎么呢？ Jikalau kesehatan yang tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus ataupun usaha yang maju tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, apa hasilnya? 这个健康，这个物质，我们不可以做彰显神的荣耀的工具了。 Maka kesehatan yang kita miliki ataupun ekonomi yang kita miliki itu tidak bisa menjadi alat sebagai menyaksikan kemuliaan Tuhan. 所以我们弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudari semuanya, 我们要一起定，我们一起要约一下。 kita harus sama-sama untuk berjanji. 我们家、我们的工作、我们的教会，最要紧的、最重要的是什么？ Bahwa 生命充满了。 saya pribadi, keluarga saya, tempat kerja saya, bahkan gereja saya, yang paling dibutuhkan adalah apa? Yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以我们可以活下去，靠生命行事的我个人。 Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. 我的家人，靠生命行事的家人。 Keluarga saya adalah keluarga yang mengandalkan Roh Kudus di dalam berperilaku, di dalam 我们的 melakukan 教 segala hal. 会当然
靠圣灵行事做神的工作的教会。 Gereja kita juga adalah gereja yang mengandalkan Roh Kudus dalam melakukan pelayanan-pelayanannya. 所以我们怎么可以得圣灵充满呢？ Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? 我们靠着《使徒行传》1章里面也可以知道， Lewat kita 《使徒行传》 kisah rasul， lewat kisah para rasul pasal 1, 一个是靠抓住神的话语、神的允许， yang satu dengan mengandalkan memegang teguh firman Tuhan atau janji Tuhan. 第二是迫切的祷告， Kemudian yang kedua adalah dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh. 五旬节的时候，耶稣的门徒120个人， Pada saat hari kenaikan Yesus ada 120 murid-muridnya. 在马可楼一起聚集的是为什么？马可楼。 Di dalam penginapan mereka berkumpul bersama-sama di situ untuk apa? 他们抓住耶稣基督的话了。 Karena mereka memegang teguh perintah Tuhan. 耶稣使徒行传1章10节说了，不要离开耶路撒冷，要等候父所允许的，就是你们听见我说过的，就是生命的充满生命的喜。 Yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 di sana mengatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 还是8节也说了，生灵降临在你们身上，生灵充满在你们身上。 Dan juga di ayat 8-nya dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 你们就必得着能力。 Maka kamu akan memiliki kuasa. 现在我们教会的所有的弟兄姐妹们呐，我们一起要抓住这耶稣基督的应许，神的应许吧。 Oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah kita berpegang teguh pada janji 这 Tuhan 个 ini. 圣灵充满是不是这个牧师讲道说而立的？这是 Kepenuhan Roh Kudus ini bukan hanya dikhotbahkan oleh pendeta ini aja, 这是神的办法， tapi ini adalah cara Tuhan, 耶稣基督的吩咐。 perintah dari Yesus Kristus. 如果没有这圣灵充满的话，你们不可以活下去，属耶稣基督的人。 Jikalau tanpa Roh Kudus kamu tidak bisa hidup sebagai orang-orang Kristen. 你们在这世界当中，真正需要圣灵充满的能力的，你认识吧，你抓住吧。 Di saat ini saudara masih hidup di atas di dunia ini, yang paling saudara butuhkan adalah kepenuhan Roh Kudus untuk saudara hidup. 我们教会也是抓住这神的话， Demikian juga gereja kita harus berpegang teguh 抓 pada 住这 firman 神 ini. 保障的， Berpegang teguh akan janji Tuhan ini. 我们才可以做有能力的基督徒，有能力的家庭，有能力的教会。 Sehingga kita baru bisa menjadi gereja yang penuh kuasa, menjadi gereja yang melakukan kehendak Tuhan. 我和我的教会需要的是不是什么能力，就是圣灵的能力了。 Dan baik diri saya maupun keluarga saya tidak membutuhkan kuasa-kuasa yang dari yang lain. Yang kita butuhkan hanyalah kuasa dari Roh Kudus. 还有，为了圣灵充满，我们需要祷告。 Kemudian untuk demi dipenuhi oleh Roh Kudus, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap berdoa. 使徒行传1章里面说了，耶稣升天了以后，耶稣的门徒都一起做什么？抓住神的话，靠着神的允许，盼望神的允许。第14节说了，都同心合意的恒切祷告。 Di ayat sini mengatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk tetap ditinggal di Yerusalem, berkumpul bersama, dan mereka di sana apa yang mereka lakukan? Mereka semua di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 这么重要的， Sangat 必要的 penting, sangat
dibutuhkan. 但是我们的教会非常不够同心合一的横切祷告了，你们知道吗？ Tetapi gereja kita sangat kurang di dalam sehati dalam doa bersama-sama. Saudara tahukah itu? 你的家庭最需要的是家人同心合一，横切为了圣灵充满祷告。 Demikian juga keluarga kita, yang paling kita butuhkan adalah di dalam keluarga harus ada doa bersama di dalam lingkungan keluarga saudara. 求主怜悯我们的家，我们的教会。 Kiranya Tuhan mengampuni kita, mengampuni keluarga kita dan juga gereja 我们 kita. 都一起要站起来，同心合一，横切为了生命充满的我，生命充满的家庭，生命充满的教会，要祷告吧。 Biarlah kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang giat, yang bertekun, bersehati di dalam doa bersama-sama demi untuk keluarga kita dan juga untuk gereja kita. 圣经，上帝已经非常清楚告诉给我们， Alkitab sudah dengan jelas mencatat kepada kita, 生命充满才可以过得胜，可以有能力的基督徒。 hanya lewat kepenuhan Roh Kudus kita baru bisa menjadi orang Kristen yang penuh kuasa. 剩下的我们应该要做的， Sisanya yang harus kita lakukan adalah 相信依靠神的允许，神的话语。 percaya dan mengandalkan janji Tuhan, 还有我们同心合一、横切的祷告， dan juga kita senantiasa bersehati di dalam 这个 doa. 是我们教会、我们的家庭对于我个人必定需要的、必定有的， Inilah yang 不要 paling 缺少。 inilah hal-hal yang paling dibutuhkan, yang tidak boleh kurang, yang tidak ada di dalam kita orang percaya. 我们可以向这个世界，向我们的教会，向我们的家庭里面，可以见证我是属耶稣基督的人。 Kita bisa melalui kita bisa menjadi saksi Kristus, bisa menjadi terang bagi orang lain, menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus. 在我们周围的人知道了，哇，这个家庭是属耶稣，这个家庭是有生命充满的，哇，这个人是有生命充满的人。 Bahwa lewat kehidupan keluarga kita, orang lain bisa melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 这就是我们做见证的意思了。 Itulah yang maksudnya kita menjadi saksi. 哎呀，你和我是一样，差不多了。 Oh, saudara dan saya kira-kira hampir 信 sama 耶 lah. 稣的、不耶稣的有什么区别呀？ Percaya Yesus maupun yang nggak percaya Yesus, apa 你 bedanya? 们有没有听过这样的取笑啊？ Apakah saudara pernah diterima ejekan demikian? 我们千万不要这样的基督徒， Janganlah kita menjadi orang Kristen yang demikian. 所以我们需要生命充满的能力了。 Oleh karena itu kita sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. 求求你祝福我们， Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. 都相信借着神的话语， Karena lewat percayaan akan firman Tuhan, 迫切、横切，为了生命充满祷告。 baiklah kita dengan sungguh-sungguh dengan mengandalkan firman Tuhan kita berdoa. 从今以后，我家我的教会都要生命充满着，要做主的工作的，教会家庭还是我。 Kiranya supaya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya kita adalah pribadi dan keluarga yang selalu mengharapkan, selalu berdoa, meminta supaya kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. 好，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 天父，谢谢你， Bapa di surga, kami berterima 圣 kasih. 经非常清楚告诉给我们， Alkitab dengan jelas mencatat kepada kita, 我们是属耶稣基督的人， kami adalah orang-orang milik Kristus. 我们是靠生命重生得救的人， Kami adalah orang-orang yang lahir baru lewat Roh Kudus. 所以我们应当靠生命行事的人。 Oleh karena itu, kami juga harus menjadi orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus dalam melakukan bertindak, berperilaku. 但是我们没有力量，我们靠着自己的力量绝对不行了。
namun kami tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. 上帝已经清楚知道了， Tuhan telah jelas mengetahui 所以告诉给我们一个办法， dan Tuhan memberikan kita satu cara, 生命充满。 yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. 你靠着我的话，你靠着恒切的祷告， Jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan doa yang bersehati di dalam doa, 我们可以得着生命充满的能力。 maka kita akan memperoleh kuasa daripada Roh Kudus. 我们在这世界上生活付出的时候，千万不要没有能力的人。 Kita yang masih hidup di dunia ini, janganlah kita menjadi orang yang tidak memiliki kuasa. 在家庭的生活、工作的生活，还有是在教育付出的，不论做什么，我们都要靠着生命充满的能力，我们要做神所需要的人。 Dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga kita, kerja maupun gereja, kita mau menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkenan kepada Roh. 现在我的丈夫、我的太太、我的儿女、我的父母最需要的、最缺乏的，也是生命充满的能力。 Demikian juga saat ini anggota keluarga saya yang paling mereka butuhkan adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. 求主让我们进入在生命充满的能力当中。 Biarlah Tuhan Engkau pakai kami supaya kami bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. 我们的生活都要与神同在，我们的生活都要彰显神的荣耀。 Biarlah hidup kami bisa menampakkan kemuliaan Tuhan. 求主垂听我们的祷告， Kiranya Tuhan mendengar doa kami. 求主我们体会到神的允许成就在我里面、我家里面、我教会里。 Kiranya firman Tuhan digenapi di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. 奉靠主耶稣基督生命祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, untuk pengumuman ya, bahwa ibadah online kita tetap sepertinya akan tetap kita lakukan untuk ke depan ya. Walaupun pertengahan bulan ini, bulan Juni, pemerintah sudah mengizinkan untuk kita melakukan ibadah secara umum, secara biasa, tetapi pertimbangan kita bahwa kita jangan sampai terburu-buru ya, jangan sampai karena kita melihat situasi saat ini COVID-19 khususnya di Pulau Batam masih tetap ada penambahan semakin meninggi, dan kita pertimbangkan juga untuk keselamatan dan kesehatan jemaat kita, maka kita tidak akan buru-buru untuk memulai ibadah secara biasa ya. Kita masih melihat situasi ke depan seperti apa. Jadi untuk ibadah nanti selanjutnya kapan ibadah kita akan seperti biasa lagi, biar Bapak Ibu yang tunggu informasi dari kami. Kemudian kami juga kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ya, untuk sementara bisa melalui transfer ke rekening gereja Presbyterian ya. Dan bukti transfernya bisa dikirim ke Bapak Akun ya di nomor 0812 7012 2123. Nanti akan dicatat oleh beliau dan akan dibuat laporan ya. Terima kasih, demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah online kita. Mari kita naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿求主耶稣基督的恩惠，上帝的永远无穷的慈爱，生命的感化、感动、引导、充满，与我们众人同在，从今到永永远远。感谢karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Shalom。神与我们同在，所以我们也天天要努力。我也愿意与神同在的生活，这就是我们基督徒的生活。好，这6月份的时间已经开始了，我们在祷告中要彼此带到，我们彼此更多的来关爱吧。求主快去给我们一起敬拜赞美神的时间快来到。好，上帝继续保护我们所有弟兄姐妹。Shalom。